Saya menjemput Yang Berhormat Ipoh Timur. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana mengizinkan saya untuk menyertai dalam perbahasan ini. Saya rujuk kepada perkara 020100 penggalakan dan pembudayaan usahawan serta 00603 program keusahawanan. Perkara yang saya ingin bangkitkan pada petang ini adalah Tuan Pengerusi berkenaan dengan pendekatan daripada pihak kementerian dalam membangunkan, dalam membantu dalam pembangunan usahawan di negara kita. Dan pagi tadi PAC Parlimen sememangnya telah membentangkan satu laporan tindakan susulan bagi sosok laporan PAC berkenaan dengan tajuk pembangunan air mobility atau lebih dikenali sebagai flying car. Yang mana laporan penuh PAC telah dibentangkan pada 28 hari bulan November 2019. Dan kedua-dua laporan tersebut berkenaan dengan flying car pada masa itu di bawah MED sepatutnya menjadi satu pengajaran kepada pihak kerajaan untuk memastikan bahawa kesemua pengumuman ataupun pendekatan yang dibuat, yang dijalankan oleh Menteri hendaklah mempunyai perancangan yang teliti dan tidak membawa kekeliruan kepada orang ramai dan mewawarkan seolah-olah projek itu merupakan projek nasional. Saya bagi contoh. Dalam isu pembangunan usahawan ini, dalam kes flying car ataupun kereta terbang dengan izin, alasan yang digunakan pada masa itu untuk menjustifikasikan pengumuman kereta terbang oleh Menteri adalah untuk membantu usahawan-usahawan tempatan, iaitu dalam kes ini Aerodyne Venture Sdn Bhd. Dan kita selalu perlu ingat, selaku Menteri ataupun Timbalan Menteri ataupun sesiapa yang bertanggungjawab atas kementerian, sama ada segala action atau omission kita dalam setiap pengumuman akan dapat membantu usahawan tempatan ataupun membawa satu persepsi yang negatif ataupun kesan yang negatif terhadap usaha-usaha mereka. Kita sekian maklum bahawa Aerodyne Venture merupakan sebuah syarikat tempatan yang berjaya dan berada di kedudukan kedua dunia dalam industri drone. Namun apabila pengumuman Menteri mendatangkan kekeliruan, apa yang mengikut adalah kritikan daripada rakyat. Dan persoalan demi persoalan timbul dan Menteri memberikan jawapan yang berlainan setiap kali di dalam dan di luar Parlimen. Dan bujur setelah proceeding PAC diadakan, PAC Parlimen telah pun diberikan pengesahan seperti yang tertera dalam laporan maklum balas bahawa perjanjian pelaburan Aerodyne Venture Sdn Bhd dan juga Venture Tech Sdn Bhd memperuntukkan dengan jelas 20 juta ringgit pelaburan tidak boleh digunakan untuk tujuan berkaitan pembangunan kereta terbang. Dan Metek dan Mosti dalam perkara ini telah memberikan maklum balas yang baik, tetapi satu pengajaran besar yang kita hendak belajar dari sini, iaitu apabila sesuatu pengumuman dibuat oleh mana-mana pihak hasil Menteri ataupun timbalan, haruslah dikaji dengan mendalam. Dan saya berharap bahawa di bawah kedua-dua tajuk ini, kita boleh mengambil iktibar daripada apa yang berlaku sebelum ini, 2 tahun sebelum ini, untuk memastikan bahawa kesemua program kebudayaan usahawan ataupun kesemua program keusahawanan boleh dilaksanakan dengan lebih efektif. Dan Tuan Pengerusi, saya juga merujuk kepada putiran 19999 berkenaan dengan pelan pemulihan usahawan dan koperasi COVID-19 berjumlah anggaran langsung, cara langsung 17 juta ringgit. Dan saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak Menteri berkenaan dengan putiran ini. Apakah program akan dijalankan? Bagaimanakah 17 juta ringgit ini boleh membantu untuk memulihkan usahawan dan juga koperasi ataupun PKS yang menghadapi masalah dalam sepanjang masa COVID ini. Juga ada satu item berkenaan putiran berkenaan 10200 perolehan komputer. Nampaknya kita ada satu peruntukan besar 8 juta ringgit berbanding dengan tahun lepas 1.8 juta ataupun tahun 2019 0.7 juta ringgit sahaja.
Dan kenapakah ada satu peningkatan yang begitu mendadak bagi perolehan komputer ini? Sekian daripada saya, terima kasih. Terima kasih Ibu Timur.